Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di segmen podcast Santai KDN yang akan mengupas isu-isu semasa pada hari ini adalah konteks yang lebih jelas tentang keselamatan tanggungjawab bersama. Baik, Santai KDN ini adalah satu segmen yang buat bicara yang santai saja puan. Namun dia bertujuan untuk mengupas hal-hal semasa Kementerian Dalam Negeri melalui sumber rasmi Kementerian Dalam Negeri yang rakyat ingin dengar. Bukan melalui saluran mana-mana media massa di luar sana, tetapi dibawa eksklusif oleh KDN dalam segmen podcast Santai KDN, informasi terkini. Anda dengar, kami bincang. Pada hari ini, saya bersama orang kuat KDN, iaitu Puan Suhaida binti Abdul Wahab Zain, Setiausaha Bahagian Majlis Penerangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, mampu bagi memperkatakan tentang satu topik yang sangat kompleks untuk kita sama-sama dengar pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini, Puan. Selamat datang, Puan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Adli dan pihak IKOM kerana menjemput saya pada hari ini. Seperti mana Cik Adli sebut tadi, saya Syuhaida binti Abdul Wahab Zain dari Pejabat Strategik Nasional Majlis Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Panjang sangat nama tu kan, tapi kami lebih mesra dikenali sebagai NSO Mapo. Ya. Baik, Puan, sebagai pembuka bicara, pemanis kata, saya nak tanya soalan pertama lah. Okey. Berapa lama Puan telah berkhidmat di bahagian Mapo itu sendiri? Okey, terima kasih Cik Adli. Saya nak kata lama tak lama, baru 24 tahun di KDN dan daripada 24 tahun tu 12 tahun di NSO Mapo. Okey, Puan, terima kasih di atas dah lama tu, Puan. Dah lama berkhidmat di Mapo tu, dah masak. Dah masak berkaitan dengan Mapo. Dan baik Puan, sejak Mapo ataupun Majlis Penerangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ditubuhkan, kita lihat banyak kempen-kempen kesedaran yang telah dilaksanakan ataupun telah dibuat oleh Mapo kepada orang ramai ataupun rakyat Malaysia khasnya, agar bersama-sama agensi penguatkuasa membenteras isu pemerangan orang penyeludupan migran ke Malaysia. Jadi setakat ini, Puan, sedar ataupun tak sedar lagi mereka berkaitan dengan isu ini, Puan. Boleh Puan rungkaikan sedikit? Okey, terima kasih Cik Adli. Agak sukar sebenarnya kita nak katakan bahawa masyarakat sedar ataupun tak sedar tentang isu ni. Tetapi kita lihat memang jenayah ini telah berlaku sejak daripada dahulu. Zaman P. Ramlee pun ada kan. Wah, lama tu, Puan. Meniaga orang lebih untung daripada meniaga unta. Kan ada. So sampai sekarang masih lagi berlaku. Dan kita lihat modus operandi penjenayah ni bertambah licik. Ya. Kan? Jadi maknanya perlu ada sentiasa peningkatan kesedaran. Saya bagi contohlah Cik Adli, dalam situasi terkini kita ni, trend sejak daripada COVID itu kita lihat ramai rakyat kita yang terpedaya, terkandas di luar negara kerana mempercayai tawaran pekerjaan yang lumayan. Ya. Jadi itu satu trend yang kita lihat mungkin sebelum ni tak berlaku secara berleluasa, tetapi itu telah menjadi penyakit lah saya boleh katakan yang berkaitan dengan pemerdagangan orang baik di Malaysia mahupun di negara-negara lain di seantero dunia. Jawapan yang jelas, yang mudah untuk kita fahami. Sebelum ni kita kurang faham tu, Puan. Baik, Puan. Okey. Kita teruskan. Pemerdagangan orang atau penyeludupan migran ni, Puan, yang semakin berluasa di Malaysia ni, boleh Puan jelaskan lagi lah
secara mendalam. Okey, kalau kita nak jelaskan kedua-dua jenayah ni, baik kita lihat dari segi perbezaan dia kan Cik Adli. Dia adalah dua jenayah yang saling berkaitan tetapi ada perbezaan yang ketara. Yang pertama, pemerdagangan orang ni kalau kita lihat dia adalah dalam dua situasi. Dia berlaku kepada rakyat kita sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, macam kes yang diperdaya tadi itulah kan. Dan juga boleh berlaku kepada warga asing ataupun pekerja asing di dalam negara kita yang dieksploitasi. So dia punya kata kunci dia untuk pemerdagangan orang ini adalah eksploitasi. Sama ada eksploitasi secara seksual, secara buruh paksa, secara perhambaan ataupun pengabdian, secara pemindahan organ ataupun secara melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang. So job scam tadi tu adalah aktiviti yang menyalahi undang-undang. Dia forced criminality. Mereka dipaksa untuk melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang di luar negara untuk memperdaya rakyat kita di dalam negara. So jelas kat situ kan, itu pemerdagangan orang. Kalau penyeludupan migran ni pula dia berbeza, dia hanya berlaku kepada warga asing. Yang ada konsensus ataupun persetujuan untuk diseludup masuk ke dalam Malaysia ataupun diseludup keluar dari Malaysia. So itu untuk warga asing saja. Dan dia kena merentasi sempadan. Dia tak boleh berlaku dalam negara lah. Bukan berlaku antara Perak, Selangor macam tu tak. Dia pergi ke sempadan negara lain. Pemerdagangan orang boleh di dalam negara mahupun merentasi sempadan. So itu dua perbezaan dia yang ketara lah. Okey Puan, semakin jelas kita pada hari ini. Penjelasan daripada Puan Shu tu memang nampak sangat kita jelas mengetahui penhidupan migran ni. Baik Puan, ada orang tanya. Macam mana nak tahu yang mereka sekarang membantu penjenayah dalam kes memperdagangkan orang ataupun menyeludup migran? Tahu-tahu kena tangkap. Atau dari kes-kes yang telah berlaku, sememangnya mereka menyedari bahawa mereka sedang membantu penjenayah dengan tawaran imbuhan yang sangat lumayan. Boleh Puan cuba jelaskan lagi berkaitan dengan isu ini? Alright, terima kasih Cik Adli. Saya pun nak ambil peluang ni untuk memberitahu masyarakat kan. Kadang-kadang tanpa kita sedar, kita ni niat nak membantu. Dalam kita nak membantu tu sikit kita dapatlah habuan dia lah, keuntungan sedikit. Tetapi walau bagaimanapun, ignorance of the law is not an excuse. Kalau kita kata kita kita tak tahulah tentang undang-undang ni, itu bukan alasan. So undang-undang kita ada di Malaysia ini adalah mana-mana pihak yang menjadi pengangkut membawa orang-orang yang tak diingini ataupun orang-orang yang terlibat dalam ekosistem jenayah ini, mereka juga melakukan kesalahan di bawah akta kita. Sebagai contoh, kalau saya boleh ambil, adalah dalam kes Wang Kelian dulu. Kalau tuan-tuan dan puan ingat, pada tahun 2015 kan, kita banyak kes yang parti-parti masuk dan juga ada di antara mereka yang telah meninggal dunia di kamp di Wang Kelian. Ada yang berjaya turun. Bila yang berjaya turun ni, ada pemandu teksi yang bawa mereka ni. Kan dia rasa itu tak ada satu kesalahan kerana dia dibayar. Tapi walau bagaimanapun itu adalah kesalahan kerana dia membawa orang yang tidak sepatutnya berada di dalam Malaysia, yang tidak mempunyai dokumen. So kita kena lebih cakna, kena lebih tahu ini siapa yang kita bawa ni, apa dia punya implikasi bila kita bawa ni. Itu dia punya risiko dia lah kat situ. Jadi pada kita di NSO Mapu, kesedaran awam tu perlu dipertingkatkan. Maknanya semua pihak kena tahu, kena ambil maklum apa-apa yang mereka lakukan itu ada kemungkinan membantu sindiket-sindiket untuk beroperasi dengan lebih jayanya di dalam negara kita. So, kita tak nak itu berlaku. Kalau kita tengok banyak sangat kan tangkapan-tangkapan terutamanya kepada rakyat Malaysia yang mengangkut orang-orang ini, itu juga satu kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Ya, kesedaran awam tu perlu. Ya Puan kan? Betul. Okey Puan. Kalau sebut penyeludupan, ia seperti merujuk kepada lokasi-lokasi tertentulah. Yang menjadi fokus penyeludupan, boleh Puan declare di sini lokasi-lokasi ataupun hotspot yang menjadi sasaran penyeludupan masa kini. Alright. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi kan, kalau penyeludupan migran tu dia kena berlaku merentasi sempadan negara. Dia tak boleh dalam negeri kita sahaja, antara negeri. So kalau kita nak katakan hotspot tu memang negara di kawasan yang ada persempadanan dengan negara lain.
So kalau kita tengok kan Cik Adli, di kawasan yang bersempadan dengan Thailand, bersempadan dengan Singapura mungkin kan, dan bersempadan dengan Indonesia di bawah sana, juga di Sabah dan Sarawak. So perkara ini memang kita katakan semua lokasi yang ada sempadan ni, sama ada sempadan darat, laut dan udara, berisiko untuk menjadi hotspot bagi tujuan penyeludupan migran. Di KLIA pun kita tengok ada juga berlaku. Mana kita ada tangkapan ataupun siasatan ke atas beberapa orang pegawai kita. Itu adalah risikonya dari segi penyeludupan migran melalui jalan udara. Ya, Puan. Maksudnya sempadan itulah yang menyebabkan berlakunya penyeludupan migran. Okey, baik Puan. Kenapa rakyat Malaysia perlu bantu dan sama-sama risau berhubungan isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran hari ini? Kalau risau, apa yang mereka perlu buat untuk mengatasi penyeludupan migran ni, Puan? Alright. Rakyat Malaysia kena risau sebab perkara ini bukan hanya berlaku kepada warga asing di dalam negara, tetapi berlaku juga kepada rakyat kita yang hendak bekerja ataupun mendapatkan rezeki di luar negara. So ini satu perkara yang serius. Maknanya kita sebagai rakyat Malaysia perlu ambil tanggungjawab, perlu ambil cakna dan juga perlu juga bukanlah saya nak kata kita kena busybody tau Cik Adli. Kita perlu melihat sekitaran kita. Kadang-kadang di sebelah rumah kita ni ada pembantu rumah yang sedang didera ataupun yang sedang dinafikan hak-hak asasi mereka. So kita kena laporkan. Sebab kalau tidak kita laporkan, siapa lagi yang akan menyelamatkan mereka ini? Itu satu. Yang kedua pula, dalam hal konteks pemerdagangan orang ni, kita berdepan dengan satu, bukan hanya Malaysia, tetapi ada 187 negara yang lain berdepan dengan penilaian oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. So dia setiap tahun dia akan buat penilaian. So penilaian tu akan melihat usaha-usaha kerajaan. Tetapi usaha-usaha kerajaan itu bukanlah secara silo. Dia perlu pelibatan seluruh masyarakat. Sebab kita bersama-sama dalam negara ini untuk menaikkan imej kita, untuk memastikan kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai negara yang berdaulat. So berat, Puan. Berat, sangat berat. Puan. Okey Puan, kita inilah apa kata terakhir Puan lah. Dan sampai penghujung kepada penonton dan pendengar yang menonton Santai KDN Podcast kali ini berkaitan dengan status Malaysia sekarang yang berada di Tier 2 Watchlist. Apakah status itu Puan untuk kita terangkan kepada halayak? Alright. Okey, sebelum saya bagi kata-kata akhir, mungkin saya perjelaskan sedikit. Status kita dia Tier 2 Watchlist ataupun tahap 2 pemerhatian. Ini adalah tahap yang kalau kita ikutkan yang keempat, dia ada 4, mengambil kira tahap 1, 2, lepas tu 3, di antaranya adalah Tier 2 Watchlist. Tahap ini adalah tahap yang bukanlah baik, bukanlah boleh dibanggakan. So kita tak ingin berada di tahap 2 pemerhatian ataupun Tier 2 Watchlist ataupun di tahap 3. Kita pernah dah Cik Adli di tahap ini beberapa kali. Tetapi kita nak naik ke atas. Kita nak naik ke tahap yang lebih baik iaitu tahap 2 ataupun yang paling baik tahap 1. Kita nak naik. So status kita sekarang ni adalah kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan usaha kita bagi mementeras jenayah ini. Dan untuk itu saya nak berpesan kepada semua pihak, setiap daripada kita ni dilahirkan bebas. Kita bebas, tapi kita juga ada tanggungjawab. Baik sebagai pekerja, sebagai majikan dan juga sebagai rakyat Malaysia. Untuk itu, kalaulah kita ini menggaji pembantu rumah, lakukanlah tindakan yang terbaik, jagalah kebajikan pekerja kita, bayar gaji mengikut apa yang dijanjikan, gaji minimal dan sebagainya. Kalau kita inilah pengusaha syarikat, laksanakanlah prosedur pelantikan, rekrutmen dan selection tu dengan cara yang baik dan janganlah menggaji parti kerana itu berisiko untuk mendedahkan mereka sebagai mangsa pemerdagangan orang. So, semua pihak ada peranan. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu bekerjasama untuk memastikan kita bebas daripada tuduhan-tuduhan amalan pemerdagangan orang dan juga buruh paksa di Malaysia supaya kita boleh naik ke tahap 1 insya-Allah. Dan kalau boleh Puan terang sikitlah macam mana sekarang ada Tier 2 Watchlist. Apakah tindakan kita untuk naikkan kepada Tier 1 lah?
Okey. Kalau Puan boleh kongsi bersama. Alright. Tier 1 tu memang satu perkara Ya. yang agak tinggi Ya. sasaran tu, tapi bila kita kata kita aim high supaya kalau kita dapat yang bawah sikit pun tak ada masalah, kita dah cuba untuk pergi kepada tempat yang lebih tinggi. So apa yang Malaysia dah buat untuk tujuan ini, bagi tujuan penguasaan dan perundangan ya, kita dah pindah akta. Akta kita dipindah dah 3 kali dah tahu Cik Adli. Ya. bukan calang ni, akta ni 3 kali kita pindah, 2010, 2015, 2022. Kita akan ada pindaan seterusnya. Dan kita sedang mengenal pasti ataupun mengutamatkan untuk peraturan-peraturan di bawah akta. Kita juga dah perkukuhkan enforcement kita termasuk dalam pengendalian mangsa. That's why tahun lepas kita dah ada satu majlis di mana yang Berhormat Menteri Dalam Negeri melancarkan garis panduan nasional mengenai indikator perdagangan orang. Itu tujuan untuk pendapastian mangsa. Untuk tujuan pelindungan pula, kita pun dah laksanakan pelbagai inisiatif, termasuklah bekerjasama dengan NGO. Maknanya bukan kerajaan saja yang bertanggungjawab. Ada pihak NGO yang memberi kita sokongan dan dukungan dalam usaha kita. Dan kita ada juga victim assistance specialist, pakar rujukan bantuan mangsa. Untuk tujuan pencegahan, banyak perkara yang kita dah buat dah sebenarnya Cik Ali. Kalau kita lihat di bawah inisiatif KDN, kita adakan rekalibrasi tenaga kerja, rekalibrasi pulang. Dan sekarang ni kita ada repatriasi migran yang akan kita laksanakan. Itu juga sebagai elemen pencegahan daripada warga asing ini especially menjadi mangsa pemerdagangan orang dan berupasa. Dan kita juga akan towards pendaftaran, dokumen pendaftaran pelarian. Ini pun salah satu lagi usaha kita untuk ni. Dan partnership, saya boleh katakan kita memang sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak, sama ada pihak badan bukan kerajaan, organisasi antarabangsa maupun kedutaan. So banyak yang kita dah laksanakan dan insya-Allah usaha berterusan ini akan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. InsyaAllah. Baik, itulah dia penjelasan yang begitu mantap yang kita dengar. Kita akan mudah untuk difahami bagi pendengar-pendengar di luar sana. Terima kasih kepada Puan Syuhaidah kerana sudi hadir di ruang bicara pada hari ini, sama-sama memberi impak yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Dan untuk penonton, kita jumpa lagi pada segmen yang akan datang. Jangan lupa ikuti segmen podcast Santai KDN. Sila like, komen dan share di semua saluran media sosial KDN untuk informasi terkini podcast Santai KDN. Anda dengar, kami bincang. Jangan lupa hashtag keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Santai, santai.